Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada accounting student cikgu. Okey, hari ini kita sambung lagi perakaunan untuk perkongsian. Sebelum ni kita dah belajar bagaimana penubuhan perkongsian. Seterusnya berkenaan dengan akaun pengasingan untuk rugi, dan hari ini kita perlu tahu beberapa term-term yang penting di dalam akaun perkongsian. Okey. Di mana kita perlu tahu apa dia faedah atas modal, faedah atas ambilan, faedah atas pinjaman, gaji, bonus atau allowance perkongsi, dan juga kongsi untung ataupun kongsi rugi. Jadi 5 perkara ni kita perlu tahu apabila kita hendak menyediakan akaun perkongsian. Baik, cikgu akan pergi satu-satu Okey, yang mula kita akan tengok apa dia faedah atas modal. Faedah atas modal merupakan ganjaran yang dibayar kepada pekongsi kerana menyumbangkan modal dalam perniagaan. Jadi apabila kita hendak menubuhkan perkongsian, tentu kita perlukan modal, dan modal-modal ini disumbangkan oleh pekongsi. Jadi, apabila pekongsi menyumbangkan modal, kita perlu beri sedikit ganjaran, dan ganjarannya adalah faedah atas modal. Tujuannya ialah untuk menggalakkan pekongsi melaburkan modal yang lebih banyak. Kalau modal dia banyak, maka faedah atas modal dia juga akan dapat lebih banyak. Okey. Formula untuk mencari faedah atas modal ialah modal perkongsi kali kadar faedah yang dipersetujui dalam ikatan perjanjian perkongsian dan kali dengan tempoh. Katalah tempoh dia perkaunan ialah daripada 1 Januari hingga 31 Disember. Dan dia masuk pada 1 Julai. Jadi kita kira 1 Julai hingga 31 Disember ialah 6 bulan bagi tahun semasa. So yang kedua ialah faedah atas ambilan. Apa dia faedah atas ambilan? Faedah atas ambilan ialah faedah yang dikenakan kepada pekongsi yang membuat ambilan. Dan tujuan faedah atas ambilan ni dikenakan adalah untuk mengelakkan pekongsi membuat ambilan yang berlebihan. Kita dah belajar bahawa kalau ambilan yang tinggi akan menyebabkan modal berkurang. Jadi untuk mengelakkan pekongsi buat ambilan, maka kita tetapkan dalam ikatan perjanjian perkongsian peratus yang perlu dikenakan terhadap pekongsi yang membuat ambilan. Itu formula dia, faedah atas ambilan. Jumlah ambilan yang dibuat oleh pekongsi, darab kadar faedah yang telah ditetapkan, dan darab tempoh berapa, sama ada setahun, bulan, berapa bulan. Seterusnya yang ketiga ialah faedah atas pinjaman. Pinjaman yang diberikan oleh pekongsi kepada firma perkongsian akan dibayar faedah. Okey, kadang-kadang perkongsiannya modal dia tak cukup. Dan bagaimana nak mendapatkan modal, dia pun membuat pinjaman kepada pekongsi-pekongsi yang ada di dalam perkongsian. Jadi bila pekongsi beri pinjaman, kita perlu bayar faedah atas pinjaman. Dan semua faedah atas pinjaman ini kita akan rekodkan dalam akaun untung rugi. Dalam akaun untung rugi, bukan dalam akaun pengasingan untung rugi dalam akaun untung rugi. Dan faedah atas pinjaman ni ialah jumlah pinjaman kita darab dengan kadar faedah yang ditetapkan, dan darab tempoh berapa lama pinjaman berkenaan. Soalnya gaji, bonus ataupun allowance perkongsi. Yang ni ada dalam akaun pengasingan untung rugi kan. Gaji, bonus ataupun allowance perkongsi akan dibayar terus dengan tunai, atau kita kreditkan ke dalam akaun semasa pekongsi-pekongsi bagi jumlah yang belum dibayar. Kalau dah dibayar, tak perlu masukkan lagi dalam akaun
semasa. Ya. Okey, jadi kita nak tahu ya, berapa yang perlu dimasukkan dalam akaun semasa ialah gaji yang sebenar yang dia dapat tolak gaji yang telah kita bayar ya kepada pekongsi, dan bakinya kita masukkan ataupun kita kreditkan ke dalam akaun semasa. Baik, sekian. Terima kasih.